Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 21 Disember 2020, saya Kaizari Afindi. Dan saya Zoniza Awang dan ini antara paparan utama untuk malam ini. Kawasan luar bandar Sarawak bakal diliputi bekalan elektrik sepenuhnya kira-kira 2 tahun lebih awal berbanding sasaran asal tahun 2025. Mendedahkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, Kerajaan Negeri menerusi Sarawak Energy Berhad SEB komited memastikan seluruh kawasan di negeri ini mendapat bekalan elektrik 100%. Untuk itu, kerajaan telah memperuntukkan RM2.3 bilion khusus untuk bekalan elektrik luar bandar. Malah rakyat luar bandar sama ada di rumah panjang, kampung maupun sekolah dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam. As in our rural schools, the last one that I went was Long Pilah with the chairman, and I could see the faces of the long houses when we went there to appreciate the supply of energy in that area. The school are bright, at least students are able to study and they're not in the dark. And from the faces you can see how grateful they are with the supply of electricity to their areas. And understand that by 2022 or 23, SEB can cover 100% of energy supply to rural areas. With that, thank you. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Anugerah Vendor Sarawak Energy 2020. Mengenai projek empangan hidroelektrik Baleh, Abang Johari berkata beliau berkesempatan meninjau kemajuan projek tersebut baru-baru ini. Sarawak Energy berjaya melaksanakan projek tersebut dengan lancar dengan penggunaan khidmat pekerja tempatan selain buruh asing. Menurutnya, peningkatan kapasiti ini secara tidak langsung membuka ruang dan peluang kepada peluang pekerjaan di sektor pembinaan di negeri ini. To Baleh, we are, as you know, building our Baleh Dam. Of course, we have international vendor, and there are sizable job that is also given to the local. So the whole package will be international plus local. If the international can deliver, but the local cannot supply to the main core contractor, it may affect the delivery of services to SEB. I managed to go to Baleh Dam to see the development in Baleh. I must congratulate so far, it's so good. Congratulations to SEB for doing this. Sementara itu, pemain industri termasuk vendor menyokong saranan kerajaan untuk memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada tenaga tempatan, memandangkan pelbagai projek pembangunan giat dilaksanakan pada ketika ini. Ya, betul. Yang memang adalah career opportunity yang baik untuk orang-orang Sarawak. Memandangkan setiap projek-projek yang yang diadakan yang dijalankan oleh Sarawak Energy, mereka amat mementingkan penglibatan local expertise ataupun pekerja-pekerja yang dari segi beberapa peringkat memang memerlukan pekerja-pekerja tempatan. Dan itu juga merupakan requirement daripada Sarawak Energy kepada vendor-vendor dan kontraktor-kontraktor yang terlibat. That depends. Of course, what we are trying to do, we try to develop our local talent. Try to develop local talent, but there are areas where we do need experts in special fields, and kalau tak ada available in the local talents, the specific specialists, then kita bolehlah kita go outside, look for talents from outside. But as much. Seterusnya, Sarawak Energy melaksanakan sistem pengurusan air bagi mengurus sumber air dengan lebih baik di takungan loji tenaga hidro.
Sarawak Energy dalam kenyataannya berkata sistem ini kini diguna pakai di 3 loji hidroelektrik Sarawak Energy, HEP, Batang Air, Murum dan Bakum. Sistem pengurusan penghantaran air yang dinamik menyepadukan data cuaca dan ramalan aliran masuk untuk mengoptimumkan operasi loji hidroelektrik Sarawak Energy, terutama dalam skema lata seperti HEP, Bakun dan Murum. Ini membolehkan pihaknya untuk mengendalikan dan menguruskan loji hidroelektriknya dengan lebih cekap. Menerusi ramalan aliran masuk dan paras air tekungan yang lebih baik, pelepasan air terkawal dapat dirancang pada musim kemarau dan ini secara tidak langsung memberikan pengurusan tahap air yang lebih baik di hulu dan hilir. Pelepasan air terkawal ini dilakukan secara bermusim setelah mendapat kebenaran dari Lembaga Sungai Sarawak dan masyarakat diberitahu sekurang-kurangnya 2 hari sebelum jadual pelepasan. Lebih RM600,000 geran projek kecil luar bandar MRP disampaikan kepada 52 penerima bagi kawasan Parlimen Serian pada Isnin. Ia termasuk individu dan persatuan serta pelajar cemerlang yang disampaikan oleh Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riot Chaim. Ia merupakan siri ke-9 bagi tahun 2020 melibatkan pengagihan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan-Persatuan Kaum Ibu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, sekolah-sekolah, gereja, masjid dan kuil. Tambah beliau lagi, antara penerima bagi bantuan pendidikan adalah 4 pelajar yang akan melanjutkan pengajian. Baik, 10 rumah panjang di kawasan Dudong perlu dinaik taraf bagi memberikan tempat kediaman yang selesa bagi penghuni rumah itu. Presiden Parti Demokratik Progresif PDP yang juga Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong King Sing berkata, lawatan ke kawasan rumah panjang mendapati banyak isu yang belum diselesaikan di kawasan berkenaan. Beliau yang turun ke lapangan untuk mendapatkan pandangan secara dekat dan jelas isu yang dihadapi rakyat mahu perkara itu dapat diselesaikan dengan segera demi kepentingan rakyat. Tiong turut memberi jaminan akan membawa isu tersebut kepada Kerajaan Sarawak. Katanya dana untuk rumah panjang di kawasan Dudong juga akan diusahakan. Semasa lawatan tersebut, Tiong mendapati banyak rumah panjang belum dinaik taraf serta kemudahan bekalan air dan elektrik tidak lengkap. Tambah Tiong lagi, jalan raya yang sempurna juga diperlukan penduduk di kawasan tersebut untuk keluar dan masuk. Bertemu kembali. Kerajaan akan terus membangunkan ekosistem yang membolehkan perniagaan berkembang maju dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan menarik. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tanpa menjadikan pandemik COVID-19 sebagai alasan untuk dasar pandang dalam dan berfikiran sempit, kerajaan sebaliknya akan terus mengamalkan dasar yang memastikan keadaan pasaran menggalakkan untuk ekspor Malaysia. Truly, as a developing country with strong global linkages, Malaysia is a firm believer of free, fair and open trade and investment. As a Prime Minister, I wish to take this opportunity to offer my ardent assurance that Malaysia was, is, and will always be a country that is pro-business, pro-trade and pro-investment. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan pembukaan sidang kemuncak ekonomi China Dunia secara maya. Katanya lagi, berlandaskan kaedah dasar yang betul, langkah pencegahan disasarkan dan idea perkongsian awam swasta baharu yang jarang berlaku, Malaysia boleh berjaya memerangi pandemik ini dan segera mengatasi kesan krisis ekonomi yang timbul. We must therefore explore all possibilities in this space so as to enable us to swiftly put in place a system that allows us to strike a delicate balance between our health priorities and our economic needs. Baik, Kementerian Kesihatan KKM mengutamakan pegawai perubatan dan pergigian kontrak dalam kalangan anak Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk lantikan tetap bagi berkhidmat di negeri asal masing-masing. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, berdasarkan rekod seramai 174 pegawai perubatan lantikan kontrak yang merupakan anak kelahiran Sarawak telah layak dipertimbangkan untuk lantikan tetap bagi kohort 2016 dan 2017. Daripada itu, 108 orang anak Sarawak dapat lantikan tetap.
Untuk pergigian, seramai 85 anak kelahiran Sarawak, 50 orang daripada anak kelahiran Sarawak telah pun dilantik sebagai pegawai pergigian tetap. Terima kasih. Katanya lagi, pegawai perubatan dan pergigian yang dilantik secara kontrak bagi tujuan menjalani latihan siswazah atau khidmat wajib di KKM boleh dipertimbangkan untuk lantikan tetap. Bagaimanapun, perkara itu tertakluk kepada syarat pelantikan tetap serta kekosongan jawatan. Proses penilaian bagi tujuan pelantikan tetap dibuat sepanjang tempoh latihan siswazah bagi pegawai perubatan atau khidmat wajib bagi pegawai pergigian. Pegawai dinilai oleh penyelia dan pakar yang membimbing pegawai dalam tempoh latihan siswazah dan khidmat wajib. Semua pencapaian semasa latihan siswazah dan khidmat wajib pegawai akan dikumpul dan disaring oleh program dan kemudiannya dinilai oleh jawatankuasa pemilihan lantikan tetap di peringkat Ibu Pejabat KKM. Ini bagi memastikan proses penilaian dan pemilihan dilaksanakan dengan telus dan adil. Malaysia mencatatkan sebanyak 2,018 kes jangkitan COVID-19 pada Isnin. Ia merupakan antara kes tertinggi direkodkan di negara. Setakat ini yang menjadikan jumlah kes positif secara keseluruhan sebanyak 95,327 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 2,011 kes adalah penularan tempatan manakala 7 adalah kes import. Tambahnya, satu lagi kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian sebanyak 438 orang. Sementara itu, di Sarawak tiada kes positif COVID-19 baru direkodkan pada Isnin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya mendedahkan jumlah kes keseluruhan di negeri ini kekal 1,090 kes. Seterusnya, kerajaan akan terus meningkatkan teknologi pengawasan elektronik sejajar dengan kemampuan kewangan negara dalam usaha mengawal kemasukan pendatang tanpa izin dari Filipina ke pantai timur Sabah. Kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kerajaan juga komited untuk mengoptimumkan jaringan keselamatan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dengan mempertingkatkan lagi kemampuan pasukan keselamatan khususnya dari segi jumlah keanggotaan serta kelengkapan canggih dan terkini. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Eskom dalam menangani isu pati adalah pertama, kedudukan geografi Pantai Timur Sabah yang berhampiran dengan kepulauan di selatan Filipina dan Indonesia. Faktor ini telah membuka ruang kepada pelbagai bentuk ancaman dari segi jenayah rentas sempadan, termasuk melibatkan pencerobohan pati, kidnapping for ransom dan lain-lain jenayah rentas sempadan. Kedua, keluasan pesisir Pantai Timur Sabah yang bermula dari daerah Kudat hingga ke Tawau adalah sepanjang 2,344.6 km yang merupakan satu kawasan yang amat panjang. Katanya lagi, kewujudan banyak pulau di perairan Pantai Timur Sabah iaitu sekitar 307 pulau membolehkan warga asing dari selatan Filipina mengelak daripada dikesan pihak berkuasa Malaysia dengan bersembunyi di pulau-pulau tersebut terlebih dahulu sebelum memasuki perairan negara.
Tambahnya, cabaran lain ialah kewujudan pertalian kekeluargaan di antara penduduk Sabah dan Filipina serta pergerakan keluar masuk sejak sekian lama telah menjadi kebiasaan atau amalan masyarakat setempat di antara Sabah dan Filipina. Selain itu, kewujudan tali barut dalam kalangan rakyat tempatan yang memberi maklumat mengenai keberadaan aset laut pasukan keselamatan kepada tekong laut yang membawa pendatang tanpa izin menyukarkan lagi usaha mengesan pergerakan bot membawa warga asing terbabit. Sebanyak 2.69 juta sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan sepanjang tempoh 17 hingga 30 November lepas. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahaya berkata, sesi pembelajaran tersebut membabitkan guru dan murid sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 64% merupakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, 17% luar talian, manakala 19% gabungan kedua-dua kaedah tersebut. Pelaksanaan PDP secara dalam talian dapat membantu meningkatkan kemahiran dan kecakapan murid dalam penggunaan ICT. Pembelajaran secara dalam talian juga membolehkan murid meneroka pelbagai kaedah dan pendekatan untuk mendapatkan maklumat dan mengaplikasikan teori yang dipelajari. Beliau kata demikian di persidangan Dewan Negara pada Isnin. Tambahnya lagi, pendekatan pembelajaran secara dalam talian juga merupakan kaedah yang paling banyak digunakan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu mencecah sehingga 70.96%. Sehubungan itu, katanya KPM berusaha meningkatkan akses internet dan pemilikan peranti oleh murid di sekolah seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak sebagai usaha memantapkan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Kita bertemu kembali. Aspek keselamatan data rakyat menjadi fokus utama kerajaan dalam pembangunan kerangka kerja identiti digital nasional. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKM akan sentiasa memastikan tahap kepercayaan tinggi dalam kalangan rakyat terhadap teknologi yang diperkenalkan sebelum beralih menerima transformasi digital. Kita menggunakan apa saja teknologi yang sesuai dan yang terkini. Namun demikian, secara detailnya ini masih dibincangkan. Dan oleh kerana ia melibatkan urusan-urusan kerajaan dan juga perkara-perkara yang melibatkan keselamatan rakyat, maka di samping ia diterajui insya-Allah oleh Kementerian Dalam Negeri, ia juga harus dilaksanakan misalnya untuk memastikan tidak berlaku ketirisan data dan sebagainya. Identiti digital nasional ialah pengesahan identiti seseorang individu secara elektronik berdasarkan ciri-ciri biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah, iris dan maklumat demografik seperti nama dan tarikh lahir. Selain itu, Saifuddin berkata satu pasukan gerak kerja diketuai Unit Pemodenan Tabiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia dengan kerjasama Agensi Keselamatan Cyber Negara dan Cyber Security Malaysia ditubuhkan bagi mencari jalan penyelesaian melibatkan aspek keselamatan data. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melaksanakan pelbagai inisiatif dalam usaha menggalakkan usahawan mikro serta perusahawan kecil dan sederhana PKS menggunakan teknologi digital khususnya aplikasi e-dagang dalam perniagaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan adalah program e-usahawan iaitu pembelajaran secara luar dan dalam talian dengan menyediakan pengetahuan serta ilmu keusahawanan digital kepada usahawan untuk menjana pendapatan, pemasaran produk serta meningkatkan penjualan. Sehingga November 2020, seramai 394,894 orang usahawan telah dilatih. Dan daripada jumlah ini, seramai 155,885 orang telah berjaya melaporkan jualan sebanyak RM965.48 juta. Selain itu, Saifuddin berkata perkhidmatan e-dagang setempat pedas turut dilaksanakan bagi membantu usahawan luar bandar mendigitalkan perniagaan mereka yang selama ini dilakukan secara offline termasuk memberi khidmat nasihat serta bantuan sokongan kepada usahawan.
Kementeriannya juga melaksanakan inisiatif Zon Perdagangan Bebas Digital iaitu inisiatif strategik untuk meningkatkan ekspor PKS tempatan ke luar negara serta menjadikan Malaysia sebagai hub fulfillment e-dagang serantau. Walaupun tidak bekerja dalam bidang yang dipelajari, namun kegigihan serta usaha menguasai sesuatu yang baru akhirnya membuahkan hasil. Ini kisah Marson Sanggin Mauh, graduan program pembangunan sumber manusia dari Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS yang tidak kekok ceburi bidang pertanian moden biarpun berbeza dengan pengajian yang dilaluinya. Saya mulakan projek mitigasi ini dalam 3 tahun setengah. Macam tu lah. Saya mula pertengahan tahun 2 tahun yang lepas. Marson merupakan antara belia yang terlibat secara aktif dalam pertanian moden menerusi kaedah vertigasi. Menyedari kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan, Marson enggan menoleh ke belakang dan terus mengambil keputusan untuk mencuba bidang baharu itu. Ternyata langkah yang diambilnya sejak beberapa tahun lalu merupakan keputusan tepat. Lebih membanggakan apabila kerjaya baharunya itu membuahkan hasil dan menjana pendapatan lumayan menerusi penanaman cili, halia dan golden melon yang dijual secara atas talian. Nasihatnya, jangan mudah mengalah dalam mengecap kejayaan hidup dan kunci utamanya adalah kesabaran. Pemuda-pemuda ataupun belia-belia yang ada minat nak mulakan vertigasi ini, bagi saya, kalau boleh kita teruskan dan sentiasa berdisiplin dan minat tu mesti ada. So, kalau minat tu mesti ada, tak ada memang tidak dapatlah. Kalau macam gagal 1 season ke 1 season, 1 tahun tu, 2 tahun tu kalau gagal, teruskan je. Jangan putus asa. So, pertanian ni kita sentiasa belajar. Macam saya ada ajar orang yang baru, lepas tu saya pun masih lagi belajar dekat orang yang sudah lama-lama. Marson turut berterima kasih kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerald Rentap Jabu atas segala sokongan dan bantuan sepanjang menceburi bidang pertanian moden. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan bersama kami di saluran 122 Astro. Dan kepada kita orang semua di luar nun, jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 tu belum habis lagi. Jadi jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah diberi oleh SIDAK KKM. Kita jaga kita. Baiklah, kami dua mumpok dulu. Saya Garizari Afindi. Dan saya Zaza Awang. Salam hormat dan selamat malam.